Seberang sungai sana tu ada 3 ekor lembu mempui. Kita berwuduk di sini. Maka bila kita berkumur-kumur, kita masukkan air ke dalam hidung, tak ada rasa apa. Tak ada rasa bangkai, tak ada rasa busuk, tak ada apa. Walaupun di sebelah sana tu ada bangkai. Maka dia tidak menajiskan. Melainkan kalau kita berwuduk sebelah bangkai itu, bila kita berkumur, bau apa? Bau bangkai. Maka dia adalah mutanajis. Baik. Dengan dalil dalam masalah dengan dalil hadis dalam masalah 239. Dalam masalah 239, dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kana al-ma' qullataini lam yahmil najasan aw khubsan." Apabila adalah air itu qullataini, 2 kolah. Kemudian lam yahmil najasan, tiada menanggung ia akan najis ataupun khubus. Khubus ni maknanya kekotoran-kekotoran. Cemar-cemar yang ada, maka bila dia 2 kolah, maka dia dihukumkan sebagai suci selama mana dia tidak berubah daripada sifat dia tadilah. Baik, kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah taala pada bab fit taharati bil ma', dalam satu bab yang dalam bab itu fit taharati bil ma', ini dalam bab bersuci dengan air. Dan ada pun hadis telaga Buda'ah itu. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam nak mensyarahkan hadis Buda'ah yang kita baca tadilah, yang ditanya kepada Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah itu. Dan ada pun hadis telaga Buda'ah itu, maka bahawasanya ialah suatu telaga yang banyak airnya lagi luas. Jadi bila sebut telaga Buda'ah, maka di sini kadang-kadang kita gambarkan macam telaga kita. Telaga belakang rumah tu satu kok lebih kurang dalam 4 kaki 5 kaki. Kalau sumbat dengan pampers, dengan kepala lembu, dengan sebuah maneka, agak-agak busuk dah air dah. Memang busuk memang confirm air tu dia mutaghayyir, dia berubah dengan sebab ada benda-benda asing, maka tak boleh untuk kita jadikan dia sebagai alat tadhhir, alat untuk bersuci, dan maksudnya ia adalah najis. Maka di sini Imam Syafi'i menghuraikan yang menyatakan bi'ru Buda'ah itu apa? Maka bahawasanya ialah satu telaga yang banyak airnya lagi luas. Mungkin telaga tu luas seluas kita kata besar surau ni, boleh jadi. Ataupun mungkin kita kata sebagai kolam. Kalau macam belah tempat kami di belah sana, di belah utara sana, dia telaga juga. Kami panggil telaga minuman. Telaga minuman ini, telaga tu memang di kandang, dan memang kita gunakan untuk minum air daripada telaga tu. Tapi dia besar. Dia besar. Dan bila musim musim menuai, musim ngetam, kita mancing ikan puyuh. Air tu dia bersih, lepas tu telaga dia besar, dia luas. Kadang-kadang besar surau ni. Dia punya luas dia tu. Baik. Adalah dicampurkan di dalamnya, yakni dalam telaga Buda'ah itu, daripada segala najis, barang yang tidak mengubah ia iaitu najis akan airnya, air itu telaga. Mana walaupun dicampurkan najis, dia tidak mengubah sifat air tersebut disebabkan banyak. Sebab banyak air tersebut, maka dia tidak mengubah sifat air tersebut. Tiada mengubah ia akan airnya pada rupanya dan rasanya, dan tiada zahir padanya bau. Tu kata 3 sifat itu dia tak berubah. Bau pun tak ada bau, rasa pun tak, warna pun dia tak bertukar. Sebab luas telaga tu dan air dia banyak. Maka ditanya orang bagi Nabi SAW. Orang pun tanya. Bila begitu, lalu ditanya kepada Nabi SAW, boleh tak kita berwuduk daripada air tersebut? Maka sabda Nabi SAW,
Wallahu a'lam jawab pertanyaan kah. Mana sini ada ada timbul persoalan. Adakah ini merupakan satu jawapan kepada pertanyaan ataupun sekadar satu penjelasan semata-mata? Bermula air itu tiada menajis akan dia. Bermula air itu tiada menajis akan dia akan air itu oleh sesuatu. Mana air itu dia tidak menjadi najis oleh sesuatu. Dan adalah jawabnya yang demikian muhtamal. Muhtamal mana ditanggung ataupun dianggap. Diihtimal, ditanggung. Tiap-tiap air semuanya tiada najis. Itu pada hukum asal bahawasanya air itu adalah suci. Air itu adalah suci walaupun nama yang berbagai-bagai. Air embun, air telaga, air mata air, air laut, air hujan, air gau, air asalnya, air apa lagi? Air salji. Semua itu adalah suci. Itu hukum asalnya begitu. Tiap-tiap air semuanya tidak najis. Dan jika sedikit sekalipun, walaupun air itu sikit, air embun sikit dan banyak mana, maka dia adalah suci. Kalau banyak, air laut itu banyak, maka dia adalah suci. Walaupun masin, masin itu tidak menjadikan dia sebagai najis, kan? Walaupun dia masin. Maksudnya boleh tak berwuduk dengan air laut, boleh tak berwuduk dengan air telaga, dengan air mata air. Itu adalah antara jenis-jenis air yang mutlak, ataupun air hujan dan sebagainya. Dan adalah jawabnya. Dan yahtamil jawabnya bahawasanya air seumpama banyak air telaga Buda'ah tidak menajis akan dia oleh sesuatu. Maka tak kala diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dibasuh bekas jilat anjing 7 kali. Dengan riwayat ini menunjuklah atas bahawasanya jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada air seumpama sebanyak air telaga Buda'ah dan lebih daripadanya tiada menajis akan dia oleh sesuatu. Jadi apabila secara kesimpulannya mana-mana telaga yang bila airnya itu banyak dan jika dicampur di dalamnya benda-benda yang kotor tidak mengubah sifat air tersebut sama ada warna, rasa ataupun bau, maka tidak dihukumkan sebagai najis. Allah ada kerana banyak air tersebut. Tapi kalau air itu sikit, sikit dengan maksud tak sampai 2 kolah, dan jatuh najis walaupun tidak berubah sifat, maka dia adalah mutanajis. Air dalam dalam baldi kita. Dalam baldi kita simpan bawah katil untuk kita berwuduk subuh esok. Tiba-tiba pagi besok keluar daripada bawah katil tengok ada tek cicak seketui. Kita pun ambil, cium tak ada rasa apa, jilat tak rasa apa, color pun tak bertukar. Agak-agak air tu suci tak? Satu baldi tak suci, dia mutanajis. Apa ilah dia? Walaupun tak berubah sifat, ilahnya adalah kerana sikit, kerana ada sikit, dia kurang daripada 2 kolah. Jadi kalau lebih, yakni banyak, lebih daripada 2 kolah, walaupun ada najis tapi tak berubah daripada sudut sifat, maka dia tidak dihukumkan sebagai najis. Bahawa ni ada satu orang dia anggota tentera lah. Di kampung dia kata setiap malam dia akan simpan air dalam baldi dan dia simpanlah di penjuru rumah dia untuk dia gunakan berwuduk subuh besok. Sebab dia rumah kampung, dia kata telaga jauh, paip-paip ni tak ada, dia kata masa itulah. Jadi subuh ni pagi-pagi dia malas nak pergi ke telaga jauh non, jadi dia simpan dalam baldi. Satu baldi lah, baldi kecil tak sampai pun 2 kolah. Lepas tu bila malam-malam dia perasan tengok anak dia main ayak tu,
Anak dia buka tudung baldi itu main ayak tu. Main ayak lah kan, main ayak, lepas tu selam muka dalam ayak tu. Bila ayah dia tengok, Allah, dia kata habis. Jadi dia buat macam mana? Dia buang ayak tu, dia pergi ambil ayak tu. Jadi tanya dia pasal apa yang pergi buang. Dia kata memanglah sebab dah jadi mustakmal, anak dah main ayak tu. Anak dah main, dah jadi mustakmal, lalu tak boleh kita gunakan untuk berwuduk. Sebab dia dah mustakmal. Sebab nak berwuduk tu mestilah air yang mutlak. Jadi tu yang dia buang tu. Jadi dia pergi ambil, lepas tu simpan buah-buah kati bagi anak tak main. Jadi soalannya tuan-tuan, adakah air tersebut yang telah dimain oleh anak, seluk tangan, suar kepala, kan, panas gamaknya, kan, adakah air tersebut menjadi mustakmal atau tidak? Jadi mustakmal atau tidak? Tidak. Betul? Walaupun anak ada dah main dah, dia adalah air mutlak, dia kekal mutlak. Jadi setelah dia mengaji, baru dia tahu bahawasanya kepahaman dia berkaitan air mustakmal itu adalah salah. Dia ingat bila kita masuk tangan sahaja kira dah jadi mustakmal. Itu hak dia faham. Lepas tu dia kata dulu ada setengah orang tu bila mereka nak samak, nak samak tangga rumah, tangga rumah tu anjing pergi lepak pula atas tu. Jadi nak kena samak. Samak dia guna apa? Dengan salah satu di antaranya adalah dengan ayak tanah, kan? Jadi dia ambil tanah tu bubuh dalam baldi, buah ayak. Lepas tu dia kacau tanah tu dengan apa? Dia kacau tanah tu dengan batang kayu. Dia buah batang kayu, dia kacau. Tanya pasal apa guna batang kayu? Tak guna ramah dengan tangan. Dia kata tak boleh, nanti mustakmal. Kalau ramah dengan tangan masuk dalam baldi, kita ramah tanah tu dengan tangan, dia jadi mustakmal katanya lah. Tu yang guna kayu tu, guna pelepahnya kacau. Tak boleh sentuh, tak boleh kena. Kalau kena jadi mustakmal. Jadi pahaman itu adalah pahaman yang betul atau tidak? Tak betul ya? Ramah bila hang masuk ramah tangan, 12 tangan pun ayak tu dia kekal mutlak, dia tidak akan menjadi mustakmal. Kerana kepahaman tentang mustakmal itu dia tak apa nak jelas. Asalkan dia kata bila kita guna, ya, kita masuk tangan kan dia jadi mustakmal. Bahkan dia tidak menjadi mustakmal. Dululah mandi guna baldi, ada tali panjang, lepas tu kita cebok ayak naik atas, lepas tu kita jurih muka. Nak berwuduk ni, basuh muka dah habis, lepas tu kita akan apa namanya, kelepiak. Nak buang air, sakit baki air yang ada pada tali tu, takut jadi mustakmal. Lagi nak lempak telaga baldi tu dalam telaga untuk ambil air yang kedua untuk basuh tangan. Jadi dia punya tali baldi tu kena main bagi air tu hilang. Bagi air tu tak ada, takut jadi kalau air tu ada dia akan jadi mustakmal. Padahal telaga tu dekat 10 kok dalam dia, itu dipanggil air yang banyak, dia tidak akan menjadi mustakmal. Dia tidak akan jadi mustakmal walaupun masuk air lebihan daripada wuduk yang kita buat, sebab dia air yang banyak. Jadi pemahaman sebenar bila disebut air mustakmal ini ialah air yang telah digunakan pada anggota wuduk yang fardu. Itu baru ta'rif yang kata mustakmal, air yang digunakan pada anggota wuduk yang fardu. Mana yang fardu, yang pertama ke yang kedua? Pertama ajalah. Jadi maksudnya basuhan yang kedua itu sekalipun jatuh dalam baldi itu, dia tidak menjadi mustakmal.
yang menjadi musta'mal ialah air basuhan yang pertama ataupun yang fardu. Baru air yang tu baru dia jadi musta'mal. Adapun selain daripada itu, contoh macam tadi kita nak ramah tanah dalam baldi, nak dapatkan air tanah tu, kita bukan berwuduk pun, kita cuma nak ramah, maka dia tidak menjadi musta'mal. Baik. Jadi di sini diceritakan tentang kaedah untuk menyamak apabila sesuatu itu terkena benda-benda yang mughallazah, seperti mana jilatan anjing contohnya. Baik. Dan tiada Allah menunjuk menunjuk oleh hadis Telaga Budah semata-mata atas bahawasanya barang yang lain daripada air tiada najis, dan adalah bejana orang-orang ada yang kecil-kecil belaka. Maka jadilah pada hadis Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza wulighal kalbu fi ina'i ahadukum falyuriqhu summa yaghsilhu sab'a marratin." Rawahu Muslim. Iza wulighal kalbu, apabila dijilat, apabila dijilat al-kalbu, anjing, fi ina'i ahadakum pada bekas seseorang kamu. Mana bekas kita tu ada anjing pijilat, maka fal yuriqhu, maka hendaklah air itu dituang, mana dibuang. Kita ada satu baldi, kemudian anjing pijilat dalam air tu, fal yuriqhu, maka hendaklah dibuang. Mana air itu dituang kerana dia sudah menjadi mutanajis. Summa yaghsilhu sab'a marratin, kemudian basuh dengan 7 kali basuhan. Yang ni kita bukan basuh air tu, basuh baldi itu ataupun bejana tu, sab'a marratin, dengan 7 kali basuhan. Baik, itu dalil atas bahawasanya kadar air bejana dia jadi najis ia dengan sebab mencampuri akan dia oleh najis, dan jika tiada berubah baginya rasa dan tiada baunya dan warnanya sekalipun. Yang ni dia masuk dalam bab air yang sikit. Itu disebut fi ina'i, dalam bekas. Bila bekas ni kecil lah. Kalau sebut ma'ul kasir, air yang banyak, itu memang banyaklah, 230 liter lebih. Bila sebut ina, mana bekas kecil, baldi ke cetong ke jak ke, itu panggil ina. Baik. Jadi bila begitu, dia akan menjadi najis sekalipun tiada berubah baginya rasa dan tiada bau dan warnanya sekalipun, walaupun tak berubah. Mana bila air itu sikit, bila masuk najis, maka dia menjadi najis, maka hendaklah dibuang air tersebut. Maka dari sinilah tahu farak antara air boleh jadi najis dan tiada jadi najis. Farak maknanya kita dapat bezakan sama ada air itu dia boleh menjadi najis ataupun tidak. Pertama ialah melihat daripada sudut kuantiti air tersebut, yakni sama ada banyak atau sikit. Kalau banyak, yakni lebih daripada 230 liter, itu adalah 2 kolah. Maka jika masuk satu benda najis, tengok apakah berubah daripada sudut sifat dia. Jika sekiranya tidak ada sebarang perubahan, maka dia kekal suci. Dan pada air yang sikit, sekalipun masuk benda yang najis, walaupun sikit, sekalipun tidak mengubah daripada sudut sifat dia, dia menjadi mutanajis. Bila dia jadi mutanajis, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maka dari sini tahulah farak, yakni perbezaan antara air boleh jadi najis dan tak boleh jadi najis, iaitu apabila air 2 kolah ataupun lebih tiadalah najis, melainkan apabila berubah satu daripada 3 sifat dia. Dan jadilah najis air yang kurang daripada 2 kolah jika jatuh najis ke dalamnya, sama ada berubah air itu atau tiada berubah.
dengan ketetapan hadis, idza kana al-ma' qullataini, apabila air itu 2 kolah, lam yahmilul khaba'is, fa innahu la yanjisuhu, apabila tidak menanggung najis ataupun kekotoran, fa innahu la yunajjisuhu, maka dia tak jadi najis. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, nak menentukan sama ada air itu dia mutanajis, tu dah mati dah kena cerat, lepas tu bersembelih juga dia jadi bangkai. Bila jadi bangkai, lalah tak tahu nak apa, lempak dalam kolah, lempak dalam kolah kan. Bila lempak dalam kolah, mana lebih daripada 2 kolah lah, lempak 2 kolah, berubah dah air tersebut, berubah kan, berubah hijau, hitam contohnya, lebih 2 kolah ni, katalah 18 kolah, kolah masjid kita luas, lempak lembu sekok mati tu dalam tu, berubah kalau dia, air tu berubah, maka air itu menjadi mutanajis. Lepas tu suruh Pak Syekh tu buang, tak nak dibuang ni, biar je lah katanya. Lama dia mendap, air tu jadi putih lah. Kita pun ambil, bau tak ada bau apa, kumak pun tak rasa apa kan, kalau pun bersih elok. Boleh tak kita berwuduk? Dia sudah bertukar balik kepada mutlak, boleh ambil wuduk. Lepas tu tengah-tengah ambil wuduk, kawan pula kocok pula, dia ambil rodak pula air tu, naik balik kala, cium balik bau, maka tak boleh lah. Jadi jalan mudahnya ambil bangkai tu pergi tanam lah, dengan duk biak tu. Baik, jadi kesian lah 7 orang tu. Nanya kawan tu, patut boleh dapat pahala korban, ruyuk terus. Kerana wallahu alam, nak kata wallahu alam jadi macam mana ya? Kerana semangat sangat kot sampai lembu tu mampus dulu. Wahiyallati matat bighairi zabh syar'i, satu benda yang mati bighairi zabh syar'i, yang tidak disembelih mengikut kaedah syarak, dia mati kena jerat, itu sembelih tak? Dah. Bahkan kaedah dalam hadis Nabi menyatakan, iza zabahtum fa ahsinu zibahah, bila kamu nak sembelih, sembelih elok-elok kan, cara ikat, cara perubah. Bahkan ada satu video kita nampak dia gantung kaki naik ke atas, dah rasa je kan, dia gantung kepala ke bawah. Itu satu penyiksaan, kezaliman yang dilakukan terhadap binatang tu. Lepas tu disebut dalam hadis itu, ya zabahtum fa ahsinu zibahah wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih zabihatahu. Sembelihan kita tu hendaklah direhatkan, jangan dipaksa, jangan diseksa seumpama itu. Gantung tu dah satu seksa dah, dia tak mati lagi, dah mati dah, 2 kali mati kawan tu. Mati pertama mati kena gantung, yang kedua mati kena sembelih. Jadi kena ada sifat ihsan. Walaupun kita nak menyembelih binatang tu, dia kena ada sifat ihsan. Bahkan hendaklah kita meletakkan satu pengadang. Sebelum kita nak sembelih lembu yang pertama tu, letak pengadang, jangan bagi lembu nombor 2 tengok. Yang ni depan-depan kawan tu. Tu dia kata apa? Adakah kamu nak mematikan dia dengan beberapa kematian? Orang lain mati sekali, kawan hak nombor 9 mati 8 kali. Hak nombor 9 tu tunggu gila, 8 kali lah kawan tu mati. Mati yang sebenar hak nombor 9 tu, bila ada sembelih. Sebelum tu kawan habis aku. Jadi iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu nak membunuh, maka elokkan bunuhan. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah, dan bila kamu nak sembelih, elokkan sembelihan. Antaranya wal yuhidda ahadakum syafratahu, dengan kita menajamkan pisau kita tu. Wal yurih zabihatahu, dan beri kerehatan pada sembelihan itu. Jadi itulah, bila ada sembelih tengok darah tak keluar. Tapi dia baca lagi 7 nama tu kan. Dah baca, padahal kawan mati dah habis baca sembelih, lepas tu lempak bawah tu. Kan nama tu dia lempak bagi kena darah hak sebelum tu lah kan, kawan tu dah tak ada darah dah.
dia jadi bangkai lah. Jadi nanya 7 orang tu, melainkan dia pergi ganti lain tak apa kan? Ganti lembu baru kan? Lepas tu dengar kata lembu tu dia tanam tu, dia tak lapah lah, mujak dia tak lapah. Kalau dia lapah, dia gui sekali jadi macam mana kan? Dia gui sekali dengan lembu yang lain, dia tak payah lah kata nak bagi sikit-sikit, nak bagi jadi gui sekali. Bila gui sekali, rupanya nyata sekok tu mampu, maka semua daging tu tak boleh dipakai, kena lempak semua, kena buang. Sebab kita tak tahu yang mana satu daging yang halal, yang mana satu yang bangkai, sebab dah digui sekali. Baik. Baik, kemudian macam mana? Masalah 2, 3, 4 sikit. Air yang dipanaskan ke api. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka tiap-tiap air itu suci selama tidak mencampuri akan dia oleh najis. Itu pada asalnya begitulah. Dan tiada suci melainkan pada air atau pada tanah. Dan tiada suci melainkan pada air atau pada tanah, sama ada tiap-tiap air itu daripada embun atau air batu yang cair atau air yang dipanaskan dan tidak dipanaskan, kerana bahawasanya air itu baginya suci dan api itu tidak menajiskan air tersebut. Mana air yang kita masak, walaupun kita masak itu daripada kayu ke daripada apa sekalipun, air itu kekal suci. Dia tidak menjadi najis dengan sebab kita masak air tersebut. Dia tidak menjadi najis dengan sebab kita masak air tersebut, walaupun dengan api, dengan batu ke dengan apa sekalipun. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mengkhabarkan aku oleh Ibrahim bin Muhammad daripada Zaid bin Aslam daripada bapanya bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah ia memanaskan air baginya bagi Sayyidina Umar, maka mandi ia dengannya dan mengambil wuduk ia dengannya. Ini kalau istilah dipanggil sakhanah. Sakhanah ni ataupun dalam bahasa dipanggil heater lah. Bila dalam keadaan musim sejuk, memang kita tak boleh nak gunakan air untuk direct berwuduk dengan air yang ada daripada pipe tersebut. Maka kita terpaksa panaskan air tersebut. Kalau di setengah-setengah tempat tu dia ada satu kaedah, dengan dia memanaskan air tersebut dengan dibakarkan api menggunakan minyak, minyak zaitun, minyak ikutlah minyak apa, panaskan di bawah, kemudian ada air di atas, kemudian air itu dia akan mengeluarkan uap, kemudian dia akan ada setiap dia akan ada corong setiap dinding, dia akan corong tu dia akan pergi ke setiap dinding rumah, yang tujuannya adalah untuk memberikan haba kepanasan itu dalam rumah tersebut. Ni bagi negara yang ada musim sejuk lah, kita tak ada kan. Bagi negara yang musim sejuk, bila dia panaskan air itu akan mengeluarkan wap dan dia akan buat satu laluan lah. Kalau macam motor kereta tu dia ada dia punya laluan air tu, nak sistem penyejukkan enjin. Kalau rumah yang musim sejuk, dia bukan nak bagi sejuk, dia nak bagi panas. Dia ada laluan dia lah. Jadi wap tu dia akan lalu dan dia memberikan kepanasan dalam rumah tersebut. Dan daripada air itulah nanti mereka akan gunakan untuk berwuduk. Kalau yang pernah ada pengalaman berwuduk dalam musim sejuk, ibarat kita mandi dengan air ais macam tu. Ambil air ais yang betul-betul sejuk, air tu kita basuh muka kita, jadi macam mana? Rasa macam hilang muka. Dia punya sejuk dah tu kan. Dia di Mekah dia ada musim sejuk juga kan. Di Kuala Lumpur pun tu, di Kuala Lumpur kapal pasti tu. Aha. Itu kalau kita main subuh tu, memang tu macam terji tu. Air sungai tu. Memang tu. Jadi pakai ni lah, kena pakai heater lah. Ada gedang itu dah. Selam je lah ya. Kan? Itu tak sesejuk kalau berada di musim sejuk. Tak sama dengan musim bila turun salji. Bila salji tu turun tu, kena lari menyorok sebab dia jatuh kadang-kadang besar-besar ni, dia punya batu dia tu, air dia tu jatuh. Masa dia mula nak turun salji tu, dia akan
ketul-ketulan itu dia akan jatuh. Kadang-kadang sampai cermin kereta pecah. Cermin kereta berumuang ke bawah rum. Macam jatuh benda. Bila dah lapisan pertama tu dah gugur, batu-batu dah gugur, baru dia akan turun snow tu. Baru dia turun salji putih tu. Masa tu baru dia terjun main. Hak kali pertama turun jangan pergi main. Sila awal khulu. Besar-besar batu dah tu. Bila dia main mesti sejuk. Memang sejuk sungguh lah. Tak boleh nak kata apa lah, memang sejuk. Ada kawan tu seminggu tak mandi. Seminggu tak mandi, standard lah. Tapi tak busuk. Ada yang sebulan tak mandi, tapi tak busuk. Pakai 2-3 lapis. Macam kan cowboy dia selak putih kan. Selak putih cotton. Cowboy lalu pakai. Pakai selak putih tu, lepas tu jaket 3-4 lapis. Lepas tu tak mandi. Memang sejuk. Baik, wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung masalah yang ke 235 nak. Air yang terjemur ke panas matahari. Itu disebut sebagai ma'ul musyammas. Air yang terjemur di panas matahari. Jadi adakah panas matahari kita ni yang ada la ni dia boleh diistilahkan sebagai ma'ul musyammas, ataupun diistilahkan ma'ul musyammas itu hanya pada negara-negara yang sememangnya panas, seperti kita kata macam di Afrika. Kalau Afrika tu kalau panas sungguh. Jadi macam kita, walaupun kita kata musim panas, tidak sepanas seperti mana di Afrika. Jadi adakah panas air yang ada kat kita ni dikategorikan sebagai ma'ul musyammas? Jadi nanti insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Kita akan baca masalah 235. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.